Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada umum masyarakat dengan ucapan yang masyhur bahawa setiap umat ada orang yang dipercayainya, dan orang yang dipercayai buat umat ini ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Maka disebabkan kenyataan dan keutamaan ini, beliau termasuk dalam salah satu calon khalifah setelah permergian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Bakar dan Umar sendiri. Akan tetapi, disebabkan sikap Abu Ubaidah yang tidak pernah menginginkan pangkat ataupun jabatan, lalu beliau menolaknya dan mencalonkan pula Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah muslimin. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah di antara para sahabat yang cukup tahu tentang selok-belok hukum hakam Islam, dan dia juga seorang yang tekun ibadah lagi zuhud pada dunia dan sentiasa bersikap lemah lembut kepada kaum muslimin. Beliau juga selalu hadir dalam setiap peperangan yang dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tentera berkuda yang terkenal. Ketika berlaku peperangan Badar antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, Abu Ubaidah menyerang musuhnya satu demi satu hingga dapat membunuh lawannya sehingga ada di antara mereka melarikan diri. Hinggalah di tengah-tengah peperangan, tiba-tiba beliau bertemu ayahnya sendiri. Lalu beliau cuba mengelakkan diri daripada bertemu dan berlawan dengan ayahnya. Akan tetapi, setiap kali beliau ke tempat lain, ditakdirkan ayahnya akan datang kepadanya lagi dan mengikuti anaknya dan bersungguh-sungguh hendak membunuh anaknya itu untuk membuktikan bahawa tidak ada istilah ayah dan anak di dalam medan peperangan. Lalu berlakulah pertarungan antara mereka berdua dan akhirnya ayahnya mati dibunuh oleh beliau sendiri. Maka mengenai peristiwa ini, turunnya ayat memuji sikap Abu Ubaidah ini dengan berkata yang mana maksudnya, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka dan ataupun keluarga-keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah menanamkan keimanan di dalam hati mereka. Maka jelaslah ayat itu telah membenarkan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dan menenteramkan hatinya. Di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Ubaidah dilantik sebagai panglima untuk mengetuai tentera Islam untuk menunduki negeri Syam yang dikuasai oleh tentera Rom, iaitu tentera yang kuat pada zaman tersebut. Di negeri Syam, Abu Ubaidah tidak menetap di sesuatu tempat, malah berpindah-pindah, khususnya bila ia keluar untuk berperang terhadap tentera musuh yang masih berada di sana, sehingga kesemua bumi Syam itu dibebaskan daripada pengaruh dan taklukan bangsa Rom. Pada akhir hayatnya, ketika beliau berada bersama-sama tentera Islam di Palestin, tiba-tiba timbul wabak taun yang menjelajahi negara itu hingga menimpa diri Abu Ubaidah dan tenteranya. Apabila sampai berita itu kepada khalifah, iaitu Khalifah Umar, dia berasa sedih dan mengutus orang kepadanya menyuruhnya segera berpindah daripada kawasan wabak itu. Namun, beliau menolaknya kerana tidak mahu meninggalkan tenteranya sendirian. Beliau rela dan sabar menunggu nasibnya sehingga sampai ajalnya atau apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baginya. Setelah beberapa hari, Abu Ubaidah sakit. Dia tidak dapat menahan sakit itu, yang kelihatan semakin hari semakin berat penderitaannya, sehinggalah beliau menyerahkan jiwa dengan penuh tenang dan rela hati kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan menghembus nafasnya yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridai setiap jasa dan bakti Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan menghimpunkan kita semua bersamanya di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.